Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, hendaklah kamu mengerjakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita akan membincangkan salah satu rukun umrah, iaitu tawaf. Tawaf adalah rukun umrah yang kedua. Dan rukun ini, dia ada specialnya kerana ia rumit, banyak pantang larang dan berhati-hati dalam mengerjakannya. Jadi, untuk mengerjakan tawaf, kita ambil maklum apa erti tawaf, apa syarat-syarat sah tawaf, dan dari syarat sah ini, kita ada sunat-sunat mengerjakan tawaf. Okey, apa erti tawaf? Tawaf adalah satu ibadat mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan bermula dan berakhir di Hajarul Aswad mengikut syarat-syarat sahnya. Okay, maksudnya, ia adalah satu ibadah, mengerjakan ibadah, perbuatan ibadah mengelilingi Kaabah bermula dan berakhir di Hajarul Aswad mengikut syarat-syarat sahnya. Dalil dari petikan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yattawafu bil baitil atiq. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah, yakni Kaabah, yang tua sejarahnya. Surah Al-Hajj ayat 29. Apabila kita hendak melakukan tawaf, kita hendaklah mengetahui syarat-syarat sah tawaf. Yang pertama, kita hendaklah suci daripada hadas, sama ada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wuduk, hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Kedua, kita hendaklah suci daripada sebarang kotoran najis, baik di badan kita, pakaian kita maupun tempat tawaf. Ketiga, kita hendaklah menutup aurat, baik lelaki maupun perempuan. Sebagai satu contoh, aurat seorang lelaki hanya di antara pusat ke lutut. Kemudian, seorang jemaah ini, dia hanya menutup di bahagian di antara pusat hingga ke lutut sahaja. Sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, seperti dan tersingkap salah satu anggota auratnya, maka terbatallah tawaf yang dilakukan pada pusingan tersebut. Jadi, pokok pangkalnya, perlulah menutup aurat dengan sempurna, baik lelaki maupun perempuan. Keempat, apabila kita hendak melakukan permulaan tawaf, kita hendaklah berniat
wajib berniat di kawasan Hajarul Aswad. Saya akan tunjukkan gambar rajah di mana tempat yang perlu diniatkan kawasan Hajarul Aswad. Jika kita lihat gambar rajah ini, ramai menyangka kawasan Hajarul Aswad yang perlu kita berniat adalah betul-betul di garisan sudut Hajarul Aswad. Tetapi sebenarnya kawasan Hajarul Aswad yang boleh kita berniat untuk permulaan tawaf adalah di antara garisan rukun Iraki bertemu dengan garisan rukun Yamani di penjuru rukun Hajarul Aswad, maka terbentuk satu kotak berwarna oranye ini 90 darjah. Di situlah kawasan yang boleh kita berniat. Jadi maksudnya sekira kita berniat berdekatan dengan garisan rukun Iraki permulaan niat kita, maka pengakhiran tawaf kita akan berhenti di tempat kita berniat itu. Jadi sekiranya kita berniat berdekatan dengan garisan rukun Yamani, maka pengakhiran tawaf kita akan berhenti di tempat yang kita berniat itu. Jadi itu maksudnya kawasan yang kita boleh berniat rukun Hajarul Aswad. Kelima, hendaklah kita menjadikan bahu kiri kita bersetentang, berhadapan ataupun bersetentang, sentiasa bersetentang dengan Kaabah. Jadi apabila kita berjalan, bahu kita sentiasa bersetentang dengan Kaabah. Itu syarat sah yang kelima. Yang keenam, bila kita melakukan tawaf dan telah berniat untuk melakukan tawaf, kita tidak boleh lari dari tujuan niat kita itu. Sebagai satu contoh, seorang jemaah dia melakukan tawaf bersama-sama mungkin dengan kawan dia ataupun saing dia. Apabila pusingan yang dilakukan itu mungkin tercicir kawan dia, mungkin sudah hilang dari pandangan mata dia, jadi dia tercari-cari kawan dia. Jadi berlaku pertukaran niat daripada niat asal dia untuk melakukan tawaf, kemudian untuk mencari kawan dia, maka pusingan yang dia melakukan tawaf itu terbatal. Okay. Jadi itu maksudnya hendaklah kita berjalan bertujuan tawaf, bukan bertujuan lain. Okay. Ketujuh, bila kita melakukan tawaf, kita hendaklah melakukan tawaf itu dengan yakin 7 keliling. Jadi maksudnya sekiranya kita ada ragu-ragu sama ada pusingan ke-6 ataupun ke-7, jadi kita ambil yang yakin 6. Jadi perlu bukan tambah tapi perlu habiskan yang ke-7. Sekiranya kita yakin pusingan sama ada pusingan ke-6 ataupun ke-5, jadi kita yakin yang ke-5 tu sudah selesai, kita ambil yang sikit. Kita ambil yang nombor 5 itu, kemudian menghabiskan lagi baki 3, lagi 6 dan 7, lagi 2 pusingan lagi untuk selesaikan 7 pusingan. Itu maksudnya cukupkan 7 kali keliling dengan yakin. Okey. Kemudian yang terakhir, bila kita melakukan tawaf,
kawasan tawaf yang kita lakukan itu mestilah di dalam Masjidil Haram dan di luar daripada kawasan Hijr Ismail. Saya akan tunjuk gambar rajah kembali. Okey, jika kita lihat dalam gambar rajah ini, terdapat satu tembok lengkung setinggi 1 meter. Tembok ni setinggi 1 meter ya, di kawasan Hijr Ismail. Tetapi Hijr Ismail ni, tembok Hijr Ismail ni, dia terpisah dengan bangunan Kaabah. Jadi apabila kita melakukan tawaf, kita tidak boleh menyelusuri di antara kawasan Hijr Ismail dengan Kaabah. Sama ada kita menyusuri ataupun kita menyentuh memegang Hijr Ismail sambil melakukan tawaf. Maka jika perkara itu kita lakukan, maka terbatallah tawaf yang pusingan tersebut. Itu maksudnya di luar kawasan Hijr Ismail. Okey. Begitulah sedikit tazkirah ringkas mengenai pengertian tawaf dan juga syarat-syarat sah tawaf. Sehingga kita berjumpa di lain waktu. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.